Alright. Recording sudah berjalan insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik. Assalamualaikum semua. Selamat bertemu lagi untuk siri yang kedua dalam program Bicara Sejarah yang kita akan membincangkan tentang kegemilangan dan keagungan Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada siri yang pertama, iaitu pada minggu lepas, kita telah sentuh sedikit sebanyak pengenalan awal tentang sejarah ringkas tertubuhnya Kesultanan Melayu Melaka. Kita sentuh tentang sejarah intelektual, pendidikan macam mana, perkembangannya serba sedikit dan sebagainya. Maka pada malam ini kita sambung untuk siri yang kedua. Kita bincangkan lebih lanjut tentang apa yang Kota Melaka ataupun apa yang Kesultanan Melayu Melaka ni glamour sangat. Apa yang agung tentang mereka ni sampai ianya disebut-sebut dalam kitab-kitab ataupun manuskrip lama. Seperti Sulanatul Salatin, lepas tu kitab-kitab daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi apa kelebihan Melaka ni sebenarnya? Jadi kita akan tengok lebih lanjut pada malam ini insyaAllah. Baik, pada siri yang pertama, kita dah bincangkan banyak juga sebenarnya. Jadi kita akan sambung siri yang kedua ini pada tajuk infrastruktur Kota Melaka. Jadi bila kita sebut tentang Kota Melaka ini, menggambarkan bahawa Melaka ini bukannya seperti kota-kota kecil, seperti kerajaan-kerajaan kecil. Tidak. Melaka ini adalah satu kerajaan yang orang panggil sebagai pusat kerajaan. Melaka ni dia adalah satu kerajaan, satu kesultanan yang mana di bawah Melaka itu sendiri ada memayungi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Bila Melaka dapat takluk, contohnya ada kerajaan-kerajaan di Kepulauan Sumatera, ada kerajaan kecil di Jawa, di Sumatera, di sekitar dalam alam tamadun Melayu itu sendiri. Jadi Melaka ni sebagai orang kata main lah, naungan kepada semua kerajaan-kerajaan kecil. Jadi bila sebut Kota Melaka, of course akan ada banyak infrastruktur ataupun banyak kemajuan pembinaan, aspek teknikalnya yang tersendiri yang mana kita akan bincangkan pada malam ini. Baik, jadi yang pertama, kota yang terancang, iaitu Kota Melaka ni adalah satu kota yang terancang. Dia ada susun atur, kedudukan premis perniagaan, ada bangunan, ada penempatan yang strategik. Jadi bila kita sebut Kota Melaka, bila disebut kota terancang itu, kota itu sedia maklum bukannya dibina bangunan itu sewenang-wenangnya. Pembesar ni nak bina bangunan kat sini, pembesar ni nak bina bangunan kat sini. Maksudnya tidak, bukan seperti begitu. Melaka ini dibina atas perancangan yang tersendiri, iaitu dekat sini ada kawasan pengkhususan untuk pelabuhan, ada tempat untuk pemunggahan barang, ada tempat untuk gudang-gudang. Lepas tu kawasan ni ada tempat-tempat perumahan, ada perumahan orang Jawa, ada perumahan orang Cina, orang Arab dan sebagainya. Lepas tu ada bangunan istana pula atas bukit. Lepas tu ada bangunan masjid yang didirikan di kaki bukit. Begitulah kota yang terancang yang berada di Kota Melaka. Yang kedua adalah rangkaian jalan darat, iaitu terdapat jalan besar, lepas tu ada jalan utama serta persimpangan yang menghubungkan antara satu jalan dengan jalan yang lain. Tun Sri Lanang menukilkan ada satu simpang 4 di tengah-tengah Kota Melaka. Jadi bila Tun Sri Lanang menggambarkan tentang satu simpang 4 di tengah-tengah Kota Melaka, maksudnya apa tu? Maksudnya Kota Melaka itu sendiri ada satu rangkaian jalan perhubungan yang sistematik. Ada jalan ni menuju ke mana, jalan ini menuju ke mana. Kalau kita tengok banyak dokumentari ataupun cerita-cerita menggambarkan tentang perkampungan Melayu, kita memang sudah maklum, perkampungan Melayu ni main cerok-cerok je kan. Kampung tu kat situ, rumah ni kat sini. Tapi itu yang digambarkan oleh mereka. Tapi bila kita tengok balik sejarah, bila mana Tun Sri Lanang menggambarkan ada satu simpang 4 di tengah-tengah Kota Melaka, itu bermakna jalan-jalan yang ada di Kota Melaka itu telah dirancang ataupun dibuat dengan begitu strategik. Yang mana jalan-jalan tersebut banyaklah fungsinya.
untuk memunggah barang, untuk dilalui oleh kuda, gajah dan sebagainya. Melaka memang famous dengan gajah. Sebab gajah antara salah satu alat ketenteraan yang mana digunakan untuk menewaskan askar Portugis. Melaka di Tanah Melayu ni jaranglah ada kuda. Kuda ni biasanya di Mongolia, cerita-cerita dalam digunakan dalam perang-perang orang putih dan sebagainya. Tapi kalau sebut Nusantara ni memang familiar dengan gajah. Lepas tu yang ketiga, infrastruktur apa yang ada di Melaka ialah pembinaan jambatan. Jambatan ini dibina untuk menghubungkan jalan darat yang dipisahkan oleh sungai. Nanti kita akan tengok beberapa gambar yang ada, iaitu tentang jambatan-jambatan yang telah dibina oleh Kesultanan Melaka. Sekarang ni kalau kita pergi ke Melaka, memang kalau kita nak merentasi antara sungai itu memang memerlukan kepada jambatan. Memang ada beberapa jambatan yang ada di Melaka sekarang, di negeri Melaka, tapi bukanlah jambatan asal seperti yang dululah. Jambatan asal itu wallahualam dirobohkan ataupun bagaimana kita tak pasti. Jadi pembinaan jambatan ni memang ada, sebab kalau kita tengok pun dalam peta, Melaka ini bukan Melaka lah, setiap tempat mana berdekatan pesisiran dengan sungai mesti ada aliran sungai yang mengalir keluar ke laut. Jadi Melaka ni kalau kita hari tu anda pergi ke Melaka naik dia punya river cruise tu kan. Jadi kita ronda Sungai Melaka tu dengan naik river cruise tu, dia jadi macam belok-belok, jadi macam ular punya badan tu kan. Dia jadi macam tu. Sampailah masuk ke dalam kota. Jadi begitulah juga pada zaman dulu, maka jambatan itu dibina untuk merentasi sungai. Dan ada satu jambatan yang telah dibina untuk menempatkan ataupun menghubungkan antara Melaka sini dengan Melaka B, A dengan B contohnya kan. Dan Melaka ni jambatan ni juga digunakan untuk menghalang kapal-kapal untuk masuk ke dalam Melaka. Jadi diceritakan sebelum kapal-kapal yang untuk mendarat di pelabuhan, berlabuh di pelabuhan ni, mereka perlu untuk membayar cukai dulu baru dilepaskan masuk ke dalam kota Melaka. Baik, ada satu jambatan rantai yang dibina di Bantin, Indonesia, dibina oleh Sultan Maulana Yusof pada tahun 1570-an. Jambatan ini boleh diangkat buka dan tutup untuk tujuan mengutip cukai. Baik, kalau sebut tahun 1570 ni memang dah melepasi Melaka lah. Di Bantin ni pun dulu di bawah naungan Melaka juga. Jadi nak katanya pembinaan jambatan ni malah dalam yang disebut ni adalah jambatan rantai, yang mana jambatan tu boleh dibuka dan ditutup. Kalau kita tengok sekarang jambatan moden pun ada juga pengaplikasian sebegitu rupa, yang mana untuk dilalui oleh kapal-kapal laut yang tinggi-tinggi, maka mereka itu membuka jambatan rantai, menggunakan rantai tu ditarik-tarik, digulung-gulung dan jambatan akan terangkat. Dan ini telah dibina pada tahun 1570-an, iaitu dalam 60 ke 70 tahun selepas kejatuhan Melaka. Nak kata zaman dulu itu pun dah mencapai satu teknologi kemajuan yang boleh mencipta pembinaan jambatan. Kalau jambatan rantai ini dah dibina di Indonesia 70 tahun selepas kejatuhan Melaka, maka apatah lagi waktu zaman Melaka, jambatan ini satu bentuk ataupun satu monumen yang dikagumkan lah. Baik, selepas tu Melaka juga ada pelabuhan yang sistematik. Bila sebut Melaka ni memang tak asing lah dengan pelabuhan. Jadi pelabuhan di Melaka ini dikatakan adalah pelabuhan yang paling kaya di dunia pada ketika itu, dan pastilah disediakan infrastruktur yang berkelas dunia. Bila kita sebut Melaka, kita bincang pada siri yang lepas, Melaka ni dikunjungi ataupun dilawati oleh hampir keseluruhan bangsa-bangsa di dunia ini untuk melakukan transaksi perdagangan. Bila jadi yang begitu, maka macam mana pemerintah Melaka ini hendak kekal relevan? Maka nak tak nak perlu membina satu infrastruktur untuk menempatkan para pelabuh dan para pedagang ini dan beri layanan yang terbaik untuk mereka. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Melaka ini mencapai satu taraf keagungan. Sekejap, saya request. Ada orang nak masuk. Baik, kita sambung. Jadi pelabuhan yang terkaya di dunia dan
di Melaka itu hatta sekarang pun waktu tu lagi menyelah lah dia punya musim kan, ada musim tengkujuh, musim angin monsun dan sebagainya. Jadi bila para pedagang yang berlayar, dia adalah waktu-waktu dia, saya pun nak sebut pun tak pandai sangat, tapi boleh kita tahu memang ada angin ataupun musim-musim, ada angin yang kuat, ada angin yang cuacanya yang baik. Jadi bila mana ada pedagang ataupun pelabuhan daripada India, daripada tanah Arab, daripada Afrika sekalipun, daripada orang putih, Portugal dan sebagainya, mereka itu akan menempuh beberapa cuaca. Sekejap, Baik. Mereka itu akan menempuh beberapa musim dan cuaca. Jadi bila mana tibanya musim angin tengkujuh, yang mana of course memang tidak selamat untuk pelayaran, untuk ekspedisi mereka melakukan perdagangan, maka mereka akan tinggal di Kota Melaka itu dalam 3 ke 4 bulan untuk tunggu musim-musim yang berbahaya untuk mereka berlayar ini tamat. Jadi sebab itulah antaranya Melaka ini satu idea yang cukup baik disediakan oleh pemimpin Melaka pada ketika itu untuk menyediakan infrastruktur yang berkelas di dunia. Kalau sekarang ni mungkin kita akan kata hotel lah, hotel, rumah transit dan sebagainya. Itulah yang ada di Kota Melaka. Lepas tu disediakan juga kemudahan penginapan. Lepas tu pelbagai kemudahan seperti gudang menyimpan barang, tempat penginapan, khidmat pengangkutan barang. Jadi waktu kat Melaka ni, selain daripada hotel dan sebagainya, ada juga khidmat yang perlu bayar di Melaka untuk kita dapatkan khidmat pemunggahan barang. Jadi kalau kita sebut Kota Melaka sebagai pelabuhan ni, of course lah barang-barang perdagangan ni begitu banyak. Hampir berpuluh-puluh, boleh kata berjuta-juta tan yang ada perdagangan di Melaka ni. Kalau kita nak tengok dia punya barang-barang perdagangan tu, kita tengok pada yang disebut siri yang lepas, ada gudang yang kalis api. Itu pun salah satu teknologi kemajuan yang dicapai oleh Melaka dan salah satu perkara yang memungkinkan orang ataupun pedagang-pedagang lain untuk sampai ke Melaka, berdagang, melakukan transaksi perdagangan dengan Melaka. Itu antara beberapa infrastruktur di Kota Melaka. Kita tengok beberapa gambar. Ini antara ilustrasi lah yang dibuat untuk menggambarkan kepesatan, kesibukan pelabuhan Kota Melaka begitu. Pelabuhan Kota Melaka pada ketika itu dikatakan paling sibuk di dunia. Kalau kita tengok pelabuhan sekarang Malaysia terkenal dengan pelabuhan Kelang lah. Itu pun tak berapa sibuk tu. Ada lagi pelabuhan yang lebih sibuk dalam dunia ni. Jadi Melaka itu adalah pelabuhan yang paling sibuk. Sebab apa? Selat Melaka itu dilalui oleh bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa India untuk sampai ke tempat-tempat yang tertentu untuk melakukan perdagangan. Baik. Jadi ini antara ilustrasinya, tengok kita, tapi mungkin tak tepat lah. Tapi ilustrasi ini pun berdasarkan apa yang digambarkan dalam manuskrip lama. Mungkin beribu-ribu lagi kapal yang sampai ke Kota Melaka pada ketika itu. Menggambarkan sedikit sebanyak lah tentang, kita boleh tengok ni jambatan ni lah, jambatan yang saya sebutkan sebentar tadi yang menghubungkan antara tanah A dengan tanah B di Kota Melaka. Ini kepesatannya lah. Itu patutnya ada bukit di sini ya. Di sini ada bukit yang akan menempatkan Istana Melaka. Gambar Istana Melaka kita dah tengok dah minggu lepas. Baik. Lepas tu kita pergi pula kepada teknologi senjata api. Baik. Jadi antara senjata yang ada di Kota Melaka pada ketika itu yang dicatatkan oleh para orientalis barat, yang pertama adalah meriam. Iaitu kira-kira ada 8,000 pucuk meriam yang digunakan tentera askar Melaka semasa menentang Portugis. Tapi yang hanya dijumpai Portugis ada 3,000 saja yang dijumpai semula, dan selebihnya mereka percaya dibawa lari oleh tentera Melaka ke tempat lain ataupun disembunyikan. Baik, 8,000 pucuk meriam tu agak-agak boleh menjatuhkan berapa banyak kerajaan 8,000 pucuk meriam tu. Jadi sebenarnya itu yang digambar ataupun dicatat oleh Portugis, tapi sebenarnya lebih daripada 8,000 pucuk meriam yang Melaka ada pada ketika itu.
Sebab Melaka ini adalah salah satu Kesultanan Islam yang menyelah pada ketika itu, yang mana pada ketika zaman Melaka itu juga adalah sezaman dengan era pemerintahan Turki Osmaniyah. Jadi Turki Osmaniyah ni memang dah terkenal dengan pembuatan ataupun teknologi pembuatan meriam. Sekejap Baik. Jadi Melaka itu pada ketika itu memang dah terkenal sebabnya dia berkongsi teknologi dengan Turki Osmaniyah. Yang mana Melaka itu walaupun dia hakikat dia punya kesultanan itu pun dah besar, dah agung, empire yang sangat hebat, tapi dia sebenarnya bernaung di bawah kerajaan empire Turki Osmaniyah yang mana lebih hebatlah pada ketika itu. Jadi sesama mereka berkongsi. Turki Osmaniyah pun memberikan pertolongan, bantuan, khidmat pakar pembuatan meriam di Melaka. Dan kebanyakannya meriam-meriam ini dibuat di negeri Pahang, di negeri Pahang dan dibawa ke Melaka. Jadi Melaka ini dah ada meriam yang digunakan untuk mengalahkan sebarang penjajahan yang dilakukan oleh pihak lain, pihak musuh lah. Baik, yang sebelah ini, gambar yang belah kanan ini adalah satu meriam yang dijumpai di India, di selatan India oleh pengkaji-pengkaji orang Melayu, yang mana dipercayai meriam ini adalah meriam yang terbesar dan digunakan ketika Portugis menyerang di Goa. Dia ada sejarah dia. Portugis sebelum sampai ke Melaka, dia perlu untuk takluk Goa dulu. Sebab Goa ni adalah salah satu tempat transit tentera Turki Osmaniyah dan tentera ataupun pedagang-pedagang di Goa untuk sampai ke negeri Arab dan sampai ke Turki Osmaniyah. Jadi sebelum Portugis menakluk kota Melaka, dia menakluk Goa dulu di selatan India. Jadi meriam ini dijumpai di selatan India dan dipercayai milik Kesultanan Melayu Melaka. Besar kan? Besar beberapa orang. Jadi sekaligus terpadamlah segala persepsi negatif tentang Melayu Melaka. Kata Melayu Melaka ni menggunakan pedang, keris, alat-alat kecil-kecil kan. Itu sama sekali tanggapan tu lah perlu dibuang jauh-jauh lah. Baik. Lepas tu antara lain ialah meriam kecil. Baik, tadi ialah meriam besar yang mana besarnya lebih besar daripada orang ataupun besar orang lah. Tapi Melaka juga ada menggunakan meriam kecil yang namanya ada beberapa nama. Ada Lela, ada Rentaka, ada Agong, ada Turat, ada Dua Kesalam, Peminggang, Kaluk dan sebagainya. Meriam ini juga bukan digunakan untuk Portugis saja tapi menentang musuh-musuh Melaka yang lain seperti Siam. Dia meriam kecil ni dia berukuran antara meriam yang besar tu dengan senapang. Kalau senang kita nak anggarkan pada zaman moden ni, dia macam bazooka lah, macam RPG launcher tu kan, yang letak di bahu tu. Macam itulah juga aplikasi penggunaan meriam kecil ni. Jadi meriam kecil ni bila dia ada dalam persenjataan Melayu Melaka, dia sangat-sangat efisien dan fleksibel untuk dibawa ke mana-mana. Dan juga meriam kecil ini, Lela dan Rentaka ini digunakan pada kapal-kapal sultan, pada kapal-kapal perang Melayu Melaka pada ketika itu. Sebab dia mudah untuk diselenggara, mudah untuk dibawa dan mudah untuk digunakan. Dan dia punya peluru pun biji besi itulah, bola besi, bola timah tu, tapi tak adalah sebesar seperti peluru meriam yang tadi tu. Dia akan kecil sikit lah, berukuran antara meriam dan senapang. Baik. Itu meriam kecil, Lela dan Rentaka. Ini dia punya design ni, Lela dan Rentaka dah. Ini dia akan angkat benda ni, handle dia macam handle lah. Handle letak di atas bahu dan dia akan tembak di atas bahu semasa memegang bahu. Digunakan oleh satu ke dua orang tentera Melaka ketika itu. Ini contoh-contohnya lah. Dia kalau paling dekat, kalau untuk orang Perlis dan Kedah, Lela Rentaka ni ada di Museum Kuala Kedah. Museum Kuala Kedah ni terletak dekat Kuala Kedah lah. Boleh pergi tengok di museum tu, ada beberapa Lela dan Rentaka yang dijumpai di sana. Baik. Ini meriam yang dijumpai jugalah. Tapi sayangnya bukan menjadi milik kita lah. Menjadi milik Barat, menjadi milik negara-negara yang menemui. Baik, itu tentang meriam kecil ataupun Lela dan Rentaka.
Lepas tu orang Melaka juga ada senapang yang tersendiri. Senapang ni memang kalau kita ingat, kalau dalam konsep sejarah ini, kita ingat senapang ni digunakan oleh orang-orang barat sahaja, ataupun kita ingat mereka orang barat inilah yang pelopor kepada pembuatan senapang. Tapi sebaliknya adalah salah sama sekali, bila mana orang Melaka lah yang memperkenalkan penggunaan senapang pada orang-orang Jepun. Pada ketika itu Jepun pun tak nama Jepun lah, nama dia punya tempat adalah Ryukyu. Ryukyu. Orang-orang Jepun, orang-orang Ryukyu ni mempelajari pembuatan senapang, pengaplikasian penggunaan senapang ni, dan mereka membuat mereka punya senapang berpandukan kepada panduan senapang-senapang orang Melaka. Jadi model senapang Jepun ni dipengaruhi oleh senapang-senapang Melayu. Disebut dalam The European Atlas and Encounter. Lepas tu di sebalik tiang dalam kubur-kubur terdapat 2 pucuk meriam dan setiap pucuk meriam terdapat 5 laras senapang. Ini digambarkan dalam manuskrip orang Portugis, menggambarkan waktu mereka attack Kota Melaka itu penuh dengan kubu-kubu, terdapat kubu-kubu. Dan di sebalik tiang kubu-kubu itu ada 2 pucuk meriam yang terselit di antara tiang kubu-kubu tu, dan setiap daripada satu meriam itu ada 5 laras senapang yang dipegang oleh 5 pahlawan Melayu Melaka pada ketika itu untuk menentang Portugis. Nak kata hebat je lah. Kita duk ingat Portugis guna senapang, kita ni duk guna sumpit, duk guna memanah. Itu kolot lah tu. Memang kita ni dah diracuni oleh persepsi yang tak baik. Jadi Melayu Melaka ini zaman dulu dah guna senapang ini dan diaplikasikan dalam peperangan bersama musuh-musuh Melaka. Iaitu antara jenis senapangnya adalah istinggar, lepas tu ada terakul dan juga ada pemburas. Ini antara contoh-contoh senapang Melayu Melaka lah. Ini pun macam kita tengok macam pistol, aplikasi dia macam pistol. Dah digunakan pada zaman Melayu Melaka pada era 1400 tahun, iaitu 700 tahun yang lalu lah, 600 tahun yang lalu. Baik. Lepas tu Melaka juga ada menggunakan senjata periuk api. Periuk api kalau kita periuk api ni familiar dengan zaman moden ni, kita tanam bom itu, tanam di dalam tanah dan ia meletup. Tapi dalam zaman Melayu Melaka agak sedikit berbeza. Contohnya peristiwa Seriwak Raja. Ini dalam satu peristiwa, Seriwak Raja ini nak meminang anak kadi Kesultanan Melaka, iaitu Kadi Menawar. Dalam peristiwa ni, Seriwak Raja ini dia nak meminang anak perempuan comel lah, anak perempuan Kadi Kesultanan Melaka, iaitu Kadi Menawar. Jadi Kadi Menawar ni pada zaman dulu nak meminang ni bukan macam zaman kita. Kita guna pantun, pergi ke rumah, tidak. Mereka nak meminang anak perempuan mereka, perlu untuk lakukan ataupun tonjolkan kehebatan yang ada. Jadi dalam peristiwa Seriwak Raja dan juga Kadi Menawar ni, Kadi Menawar dalam sekeliling rumah dia tu, dia tanam beberapa periuk api. Yang mana bila dia suruh Seriwak Raja datang ambil anak dia, maka Seriwak Raja ni pada ketika itu menaiki menunggang gajah, terpaksa untuk menghadapi situasi periuk api yang ditanam tu, terpaksa lalu macam mana tak tahulah. Tapi akhirnya Seriwak Raja ini mampu untuk sampai ke Kadi Menawar dan berkahwin dengan anak Kadi Menawar. Nak kata hebat je lah. Dan di luar kubu-kubu Melaka itu, di pesisir pantai, kawasan tu memang penuh ditanam dengan periuk api untuk menyekat kemarahan Portugis. Jadi macam mana rupa periuk api pada zaman Melayu Melaka ni? Dia tak adalah meletup macam kita, tapi dia ada beberapa serbuk-serbuk letupan. Lepas tu ada juga diselitkan racun-racun yang berbahaya lah untuk kegunaan diaplikasikan sebagai periuk api. Lepas tu yang senjata yang digunakan oleh Melaka seterusnya adalah perahu berapi. Perahu berapi ni antara salah satu yang sangat-sangat Portugis ni takut. Sebab apa? Sebab ia ni perahu berapi, ada perahu-perahu yang Melaka buat kecil-kecil, diletakkan bahan-bahan yang mudah terbakar dan askar-askar Melaka ni akan bakar perahu berapi tu dan digerakkan pada waktu malam ke kapal-kapal Portugis melalui sungai. Baik. So nyalaan api yang marak itu dihidupkan selepas melepasi bawah jabatan. Kan ada jawatan yang saya tunjuk awal-awal tadi.
Selepas perahu itu melalui jambatan tu, maka dihidupkan api tu dan akan ditolak untuk melanggar kapal-kapal Portugis. Jadi ini salah satu taktik ataupun strategi yang sangat-sangat bijak lah yang digunakan oleh sebab apa ditakutkan oleh Portugis? Sebabnya bila mana perahu berapi ni kena kepada kapal-kapal Portugis, maka ia akan menyebabkan kerosakan yang sangat besar dan menyebabkan kerugian kepada askar Portugis. Sebab itulah Portugis ini takutlah waktu malam ada je perahu berapi ni yang ditolak ke askar kapal-kapal mereka. Jadi perang antara Melaka dan juga Portugis ni bukan berlangsung selama satu hari je. Ada berlalutan lah, ada beberapa minggu untuk menewaskan keseluruhan askar Melaka. Baik. Lepas tu dah tamat lah tentang persenjataan Melaka. Lepas tu kita pergi pula kepada teknologi pelayaran. Saya rasa macam ada soalan tadi. Saya tengok soalan kejap. Macam mana perahu bergerak sendiri perahu tu ditolak sebab air yang mengalir, sungai ni dia akan mengalir ke laut kan, sungai ni dia akan mengalir ke laut. Jadi perahu ni akan pergi, maksudnya akan bergerak mengikut aliran air tersebut. Dan kapal-kapal Portugis ni dia tak parking jauh pun daripada Melaka, dia parking di luar sedikit daripada kawasan Melaka lah. Sebab dia ada tanah untuk berehat. So dia berehat atas kapal-kapal, dia sembuhkan ataupun dia balut rawat askar-askar Portugis yang sakit dan sebagainya di atas kapal. So begitulah tentera Melaka ni tolak perahu tersebut sambil dibakar, dan perahu tu akan mengenai kapal-kapal Portugis. Baik, alright. Seterusnya kita pergi kepada teknologi pelayaran. Teknologi pelayaran. Bila sebut pelayaran ni, kita perlu tahu bahawa bangsa kita ini, iaitu bangsa Melayu, adalah bangsa pelaut. Kalau kita tengok sejarah, dalam buku sejarah sendiri pun kita ada belajar tentang ada dua kerajaan, yang mana kerajaan maritim dan juga kerajaan agraria. Kerajaan agraria ni lebih kepada memaksimumkan keadaan geografi dia lebih kepada daratan. Kerajaan maritim ni dia biasanya di tepi laut, di tepi pantai dan sebagainya. Jadi banyak daripada kerajaan-kerajaan yang wujud di Kepulauan Melayu ini adalah kerajaan maritim, iaitu kerajaan yang berteraskan kepada lautan, kepada air. Maka secara tak langsung, maka orang Melayu ni sangat-sangat hebat dari segi ilmu pelayarannya. Maka kalau ilmu pelayaran ni akan bersangkut paut lah dengan ilmu fizik, iaitu fizik ke? Bukan fizik, ilmu astronomi tengok bulan bintang, tengok arah angin, tengok keadaan laut yang bergelora dan sebagainya. Baik. Jadi antara kapal yang ada ataupun yang dimiliki oleh Kesultanan Melayu Melaka, yang pertama adalah kapal Jong. Jong ni adalah kapal yang besar lah. Jong belah kiri ni. Ini adalah contoh Jong lah. Jong ni badannya terdiri daripada 4 lapisan kayu. Maka nak kata kayu tu disusun 4 lapis untuk membentuk badan kapal. Rangka kapal ini sangat tebal sehingga besi sauh tidak dapat menembusinya. Yang ni ada satu cerita bila mana kerajaan Portugis ini nak mengejar satu kapal ataupun Jong lah, nak mengejar Jong Melayu Melaka. Waktu tu kapal Portugis ni dia sangat kecil tau kapal ataupun ni dia punya nama lah, Galleon dan Caravel. Dia tak dapat untuk menandingi Jong Melayu, sehingga kan bila mana mereka nak kejar Jong Melayu tu, mereka nak baling sauh untuk biasanya pernah tengok tak scene dalam Pirates of the Caribbean kan, mereka lanu-lanu nak jajah ataupun nak tawan satu kapal tu, mereka akan baling sauh ataupun mereka akan baling tali dan mereka akan lompat. Jadi macam itulah mereka nak lakukan. Maka waktu tu orang-orang Portugis tak dapat untuk baling sauh tu, sebab bila baling dia takkan dapat menembusi badan kapal. Sebabnya dia punya rangka ataupun dia punya ketebalan kayu tu sangat tebal. Itu nak kata seni pembuatan teknologi kapal pada zaman Melayu Melaka. Jadi
kapal Portugis ni, Galleon dan Caravel ni memang tak dapat untuk menandingi kehebatan jong Melayu. Itu baru jong tu. Jong ni biasanya kapal-kapal besar untuk mengangkut barang-barang dan sebagainya. Dan ada lagi beberapa jenis kapal kita akan tengok kapal yang Melayu Melaka ada. So apabila Albuquerque berang, dia mengarahkan askar dari kapal Flor de la Mar untuk menawan jong tersebut. Sebab kapal Portugis ini yang agak besar. Dalam kapal-kapal Portugis tu, kapal Flor de la Mar ni lah yang paling besar pun. Nak tengok kapal Flor de la Mar ni, boleh pergi ke Melaka yang ada sekarang ni. Yang ada dia punya monumen di Melaka. Itu adalah kapal Portugis, Flor de la Mar. Itu baru besar tu sebenarnya. Bayangkan jong ni lebih besar, 2-3 kali lebih besar daripada Flor de la Mar ni. Boleh bayang tak betapa besarnya kapal-kapal Melayu? Baik. Soalan ke? Ya, yang muzium untuk kapal tu. Anan bila last naik? Waktu dah 3, dah 6 last naik. Dalam tu ada muzium lah kan. Itu contoh kapal Flor de la Mar lah. Kapal Portugis. Baik. Itu contoh kapal yang besar lah. Jong. Jadi kita panggil jong. Baik. Ini contohnya lah. Contoh jong pada zaman belakang. Belakang ni biasanya ditempatkan dek kapal lah. Tempat anak-anak kapal berehat, tidur dan sebagainya. Dia punya biasanya akan ada 3 sauh. Bukan 3 sauh. 3 apa orang panggil ni? 3 layar. 3 layar. Dan akan ada satu tiang tengah ni, so ada 3 layar. Biasanya itu gambaran kapal Melayu pada ketika itu. Baik. Lepas tu yang kedua ada kapal lancang kuning. Kapal lancang kuning digunakan di Nusantara sahaja. Dan kapal ni dicat dengan warna rasmi diraja, iaitu warna kuning lah. Pada waktu tu dan sampai sekarang pun warna kuning ni digelar sebagai warna rasmi diraja. Dan kapal ini adalah kapal rasmi bagi para raja dan pemerintah. Jadi sultan-sultan ataupun pembesar yang ingin melakukan kunjungan diplomasi, ingin melawat kerajaan-kerajaan kecil, macam Sultan Melaka kan, nak pergi melawat kerajaan-kerajaan di bawah naungannya, maka dia akan menaiki kapal lancang kuning ni. Dia punya replika lah. Dan dia ada rumah adat dibina sebagai tempat bersemayam raja, ni yang belakang ni, ataupun yang bawah ni, dia ada tempat bersemayam untuk raja tu lah. Dan dia juga dilengkapi dengan meriam lela sebagai pertahanan. Jadi meriam lela ni kita belajar tadi, meriam kecil, rentaka, lela dan sebagainya, maka ia ada di dalam kapal-kapal ini untuk sebagai keselamatan lah, perlindungan. Baik. Jadi kapal-kapal ini, mostly kapal-kapal memang ada lela rentaka tu sebagai persenjataan lah. Sebab macam Adam kata tadi, dia mudah untuk digunakan, dia fleksibel, lepas tu mudah diselenggara dan dibawa. Itu kapal lancang kuning. Lancang kuning. Seterusnya ada kapal lancar ataupun lancaran. Kalau orang Portugis dia gelarkan lancara lah, seperti yang dalam gambar ni, lancara de Malayos, orang Melayu ni. Kapal lancara ni, lancaran ni, dia diberi jolokan lancaran ni sebab apa? Sebab kapal ni adalah antara kapal yang paling pantas dalam berlayar, merentasi lautan. Jadi pencatat Portugis ni, dia Portugis ni biasalah pelat-pelat sikit, dia sebut sebagai lancara. Kita panggil lancaran lah atau pelancar. Kapal ni juga antara favourite yang digunakan oleh Sultan Melaka untuk berkunjung ke mana-mana tempat. Disebabkan kapal ni antara salah satu kapal yang laju lah. Pada ketika ini tak pastilah kapal apa yang laju, tapi pada zaman tu kapal lancaran ni antara kapal yang laju dan efisien dalam mengangkut barang ataupun orang dalam masa yang cepat. Baik. Soalan gambar tak ada po bang. Gambar tak ada po tu. Baik, segilah. Alright, itu tentang kapal lancar ataupun lancaran. Kita pergi ke kapal seterusnya. Baik, ini kapal mendam berahi. Kapal inilah yang ada ataupun yang sangat-sangat di macam mana cakap, yang sangat-sangat digeruni oleh
oleh orang Portugis dan juga kapal-kapal yang sangat dimegahkan oleh orang-orang Melayu pada ketika itu, iaitu kapal Mendam Berahi. Kapal agung ni dibina oleh pada zaman era Sultan Mansur Shah, dan nama Mendam Berahi ini diberi jolokannya oleh Hang Tuah sendiri. Yang kiri adalah gambar terperinci kapal ini dalam hikayat Hang Tuah. Jadi dia punya artikel ni ada dalam hikayat Hang Tuah, dia gambarkan ada 3 layar, lepas tu ada beberapa pendayung, lepas tu ada 3 lapisan kapal ni ada 3 lapisan, belakang ni ada tempat menempatkan dek-dek. Dalam ni juga ada boleh menempatkan orang-orang dan sebagainya. Dan kapal ni juga antara favourite Sultan Melaka apabila menaikinya. Jadi kapal Mendam Berahi ni antara yang paling orang kita panggil paling mantap lah. Paling hebat pada ketika itu yang dibina oleh Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sekarang ni ada juga usaha-usaha untuk membina kapal Mendam Berahi ini. Tapi kita ni tak cukup kewangan ataupun dana, peruntukan kita tak cukup. Contohnya ada usaha yang diambil oleh Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia ada seorang prof tu iaitu Prof Abdul Muati Ahmad. Dia ada juga suggestkan untuk membina replika Mendam Berahi ni. Tapi tak tahulah macam mana dia punya progress. Usaha sekarang ni masih berjalan ataupun tidak. Tapi nak binanya faham-fahamlah memang akan menelan perbelanjaan yang sangat tinggi, kos yang sangat tinggi, sebab ia akan menggunakan 100% pembuatan kayu kayan. Kayu-kayu sekarang ni memang susah nak dapat. Hatta rumah kayu sekarang ni kalau kita nak bina agak lebih mahal daripada rumah batu sendiri. Kalau kita nak bina rumah kayu kan sekarang, sebab kayu-kayu ni payah untuk kita nak jumpa yang betul-betul berkualiti yang boleh kita buat sebagai kayu dan juga rumah. Jadi ini Mendam Berahi yang mencapai era keagungan pada zaman Melayu Melaka. Baik. Terkeluar pula. Lepas tu, baik. Habislah. Allah, macam kejap sangat. Alright, 9.45 jadi itu antara yang kita dapat belajar untuk malam ini tentang beberapa kapal-kapal Melayu Melaka yang ada pada ketika itu. Dan kita dapatlah sedikit sebanyak bahawa Melayu Melaka ini bukan kaleng-kaleng lah kita panggil. Sebab dia kerajaan itu sendiri pun ada beberapa buah kapal-kapal yang berbeza fungsi dan penggunaannya. Ada jong, ada Mendam Berahi, ada lancaran, ada kapal lancang kuning. Nampak sangat kita punya teknologi pembuatan kapal ni mencapai taraf dia lah. Dan kita cuba bandingkan macam mana pembinaan kapal sekarang. Sekarang ni kapal-kapal ni dimonopoli ataupun dikuasai pembuatannya oleh orang-orang barat. Hatta kerajaan kita sendiri pun ada juga keluarkan peruntukan untuk membuat kapal-kapal perang, tapi ia tak se-efisien ataupun tak sehebat kapal-kapal perang yang digunakan oleh barat. Jadi di mana sebenarnya kekuatan ataupun kemahiran umat Melayu pada ketika ini? Pada zaman dulu punya gagah untuk membuat kapal berlayar merentasi 7 lautan. Tapi zaman sekarang ni macam mana? Jadi kita fikir-fikirkan sendiri apa yang perlu kita buat untuk bangunkan, untuk memberi sumbangan kepada kemajuan Melayu pada ketika ini. Baik, jadi saya buka untuk beberapa soalan kalau ada sebelum kita tamatkan pada siri yang ketiga ini. Jadi saya rasa ada yang tak jelas ke? Kalau tak jelas boleh saya terangkan lebih lanjut. Silakan kalau ada soalan. Saya tengok mesej je. Tak ada soalan kot. Kosong ni. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya kira siri yang kedua ini habislah untuk malam ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa untuk siri yang ketiga yang mana amat penting untuk saya terangkan. Sebab bila Melaka ini, dia ada kerajaan ataupun ada dia punya kesultanan yang begitu hebat, kerajaan yang begitu hebat, tapi macam mana boleh jatuh? Dia ada senjata meriam cukup besar, kapal yang besar, mewah, macam mana boleh jatuh ke tangan Portugis yang mana dia punya kekuatan lebih kecil daripada kekuatan Melaka itu sendiri. Yang ini kita akan bincangkan pada siri yang ketiga. Jadi insyaAllah kita berjumpa pada minggu depan. Saya kira setakat itu untuk malam ini.
Jadi kalau ada salah silap dalam bicara, saya minta maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi kalau saya buka last kalau ada persoalan, kalau tiada saya akhirkanlah. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Tiada Baik. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu depan, minggu yang terakhir. Saya minta untuk Zafran dan rakan-rakan ajak lagi kawan-kawan yang lain. Dan link recording ni anak akan beri pada minggu hadapan selepas sesi program ini berakhir. Dan kita akan laksanakan kuis lah. Bagi yang terlepas yang tak boleh join minggu lepas, anda akan sertakan recording dan kita akan buat kuis selepas itu dan akan disediakanlah hadiah-hadiah untuk antum. InsyaAllah hadiah-hadiah menarik lah. Nak tahu hadiah, stay tune lah jawab kuis insyaAllah. Jadi itu saja. Wallahualam. Terima kasih untuk kehadiran antum pada malam ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Sama.